Saudara, bertemu sekali lagi dalam editorial minggu ini. Saya Azizi Harun, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kejam, tiada kemanusiaan, tiada hati perut. Barangkali itulah reaksi anda ketika menonton dan membaca laporan kes buang bayi yang semakin kerap berlaku di negara kita kebelakangan ini. Kes buang bayi bukanlah baharu. Sejak hampir 10 tahun lalu, trennya meningkat setiap tahun. Majoritinya membabitkan remaja berusia 18 tahun hingga 25 tahun. Beberapa kes begitu tragik dan tentunya amat memilukan. Kebanyakan pelaku membabitkan pelajar, pekerja kilang dan remaja lepasan sekolah. Ada juga kes berlaku di pusat pengajian tinggi. Apakah puncanya? Editorial mendekati isu yang sudah menjadi gejala sosial yang agak kronik ini. Bayi di Kerat 15, kejadian di Johor Bahru. Bayi malang itu dibuang dalam lubang tandas. Di Sibu Sarawak, seorang bayi yang masih bertali pusat dihumban dari kenderaan sedang bergerak. Kepala bayi malang itu pecah. Kejadian berlaku pada 2010. Bayi ditemui dalam mangkuk tandas di sebuah hospital di Pahang. Bayi dihumban dalam longkang. Ia perbuatan seorang remaja di Selayang, Selangor pada 2011. Bayi mati lemas setelah disumbat dalam tangki air di sebuah stesen minyak di Seremban. Kejadian pada Mei 2015. Masalah sosial buang anak ni bukan satu masalah baru ataupun isu baru. Dia telah pun berlaku dalam negara kita. Tak silap saya 3, 4, 5, 6 tahun lepas. In fact, saya pun telah membuat satu kajian tentang pembuangan bayi ni 2 tahun yang lepas. Dan keputusan seperti mana yang Aisyah sebut, 85% daripada mereka yang terlibat adalah daripada golongan remaja Melayu. Dan persoalannya mengapa perkara ini berlaku. Salah satu perkara ataupun faktor penyumbang mengapa kes pembuangan bayi ini berlaku dengan begitu ketara semenjak akhir-akhir ini. Yang pertamanya kerana pada hari ini berdasarkan pada kajian saya yang berkaitan dengan salah laku seksual itu, remaja pada hari ini merasakan bahawa mereka ada kaedah-kaedah tertentu untuk mengelakkan diri mereka daripada mengandung. Di antaranya pil, kondom dan sebagainya. Jadi bila kita tanya, misalnya apabila saya tanya remaja-remaja yang terlibat dalam sampling kajian itu menyatakan bahawa bagaimanakah perasaan kamu apabila kamu melakukan perkara ini, lebih kurang 85% menyatakan mereka rasa seronok dan sebagainya. Dan kita menyatakan bahawa, kemudian kita bertanya apakah kamu tidak risau tentang perkara ini, perbuatan ini. Mereka menjawab kami bukan nak mengandung ataupun takkan pregnant. Jadi inilah perkara yang menyebabkan isu ini berluasan. Dan of course kalau kita lihat, walaupun keadaan pada zaman sekarang ini ada kaedah-kaedah yang tertentu, pengguguran dan sebagainya, tapi isu-isu ini kita tidak boleh membuat satu kepastian. Kita ambil pil, kita guna kondom dan sebagainya, maka kita tidak akan mengandung secara total. Mungkin kadang-kadang ada sebab-sebab yang tentu kita masih lagi pregnant. Tapi itulah sebab kita lihat pada hari ini apabila remaja mendapati dia telah mengandung dan dia tahu perbuatan itu melanggar dari segi undang-undang dan peraturan-peraturan, maka langkah pendek untuk mereka laksanakan ialah dengan menggugurkan anak tersebut. Dan pada hari ini juga kita dapati ada di antara pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memberi sokongan untuk membantu remaja-remaja ini untuk menggugurkan anak. Dan inilah yang menyebabkan kita lihat pada hari ini semakin hari ramai dalam kalangan bayi-bayi yang telah dibiarkan di merata-rata tempat, yang dibuang begitu saja oleh remaja-remaja yang tidak bertanggungjawab ini. Banyak pihak mengaitkannya dengan masalah moral. Ini kerana kadar peningkatan krisis akhlak dan moral remaja semakin menggerunkan. Statistik Polis Diraja Malaysia PDRM sebanyak 7,816 kes dicatatkan pada 2013 berbanding hanya 3,700 kes pada 2012, iaitu membabitkan peningkatan sebanyak 4,116 kes. Malah angka kegiatan jenayah berat golongan remaja yang tamat persekolahan pula mencatatkan peningkatan ketara sehingga 137% kepada 2011 kes berbanding hanya 849 kes dicatatkan pada 2012. Kategori jenayah berat ini turut dikaitkan
dengan remaja bawah umur berusia antara 12 hingga 17 tahun. Angka direkodkan turut meningkat kira-kira 47% di seluruh negara dan ada daripada mereka terlibat dengan kes bunuh dan juga rogol. Saya melihat tidak ada sistem pendidikan yang telah dibina oleh pihak kerajaan semenjak merdeka sampai hari ini tidak ada cacat celanya. Cuma dari segi pelaksanaan ataupun keprihatinan remaja ataupun masyarakat pada hari ini. Kalau kita lihat apa yang berlaku di zaman moden ICT, media sosial pada hari ini. Kalau dibandingkan dengan 30-40 tahun yang lepas, sudah pasti isu-isu yang berkaitan dengan gejala sosial ini sangat-sangat sukar untuk kita lihat ataupun kita hadapi kerana suasana ataupun senario ketika itu amat berbeza. Tapi pada hari ini untuk remaja-remaja begitu bebas untuk melayari halaman-halaman, senario-senario, filem-filem yang berkaitan dengan seksual, perkara-perkara yang berkaitan salah laku seksual dengan begitu mudah daripada bilik-bilik dan sebagainya dengan menggunakan smartphone. Dan oleh kerana pendedahan remaja pada hari ini begitu berluasa, maka itu sebab kita lihat kegairahan mereka untuk mencuba benda-benda baharu termasuklah salah laku seksual ini semakin meningkat dari satu hari ke satu hari. Jadi walau apa pun kaedah pendidikan yang kita laksanakan dalam negara ini tanpa adanya pemantauan daripada semua pihak, saya yakin ia tidak akan dapat kita halang isu-isu yang berkaitan dengan salah laku sosial. Kadar aktiviti seksual dalam kalangan remaja berusia 13 hingga 17 tahun di negara ini sepanjang 2 dekad lalu meningkat daripada 0.9 pada 1994 kepada 8.3%. Kes remaja lari dari rumah meningkat. Sebanyak 4,097 remaja terbabit dengan kegiatan ini seawal usia 13 hingga 17 tahun. Selain itu, remaja berumur 14 hingga 17 tahun adalah golongan yang paling banyak dilaporkan hilang di negara ini. Remaja perempuan kaum Melayu pula mencatatkan statistik tertinggi hilang berbanding kaum lain. Tetapi kelompok itu juga tersenarai dalam kadar tertinggi mangsa yang mudah dijumpai semula. Hakikatnya bahawa pihak-pihak dan agensi sedia ada yang memberi bantuan kepada golongan ini tidak mencukupi kerana permintaan bagi khidmat mereka melebihi keupayaan mereka. Ini menuntut kerjasama daripada pelbagai pihak termasuk agensi-agensi kerajaan, bukan kerajaan, swasta dan masyarakat. Mereka hendaklah berganding bahu dan saling bantu-membantu agar isu remaja hamil tanpa sokongan sosial ini dapat ditangani secara berkesan. Kita sudah menerima bahawa masalah ini ada. Selepas itu kita akan cari macam manalah cara yang paling baik untuk menangani ini. So itu yang sedang dibuat masa sekarang dan yang mula dulu di Melaka, Johor, sekarang semua negeri akan menubuhkan pusat-pusat masing-masing dan kita akan mengadakan kerjasama cross-sectoral dengan agensi-agensi yang lain untuk menangani isu ini. Statistik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mencatatkan 81,000 anak luar nikah didaftarkan sehingga 2011. Statistik Polis Diraja Malaysia pula mencatatkan kes pembuangan bayi yang dilaporkan antara 2000 hingga 2006 ialah 580 orang. Majoriti sebanyak 92% adalah bayi baru dilahirkan. Manakala 8% adalah janin. Di Lembah Kelang sahaja hasil laporan persidangan kependudukan kebangsaan 2007 mendedahkan seorang bayi dibuang setiap 10 hari. Apakah langkah untuk menangani masalah ini? Persekitaran memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Memang kalau kita lihat dari segi teori masalah sosial, di antara punca dan mengapa dan kenapa seseorang individu itu terlibat dengan masalah sosial, salah satunya mereka terdedah kepada senario yang tidak sihat ini dalam jangka waktu yang panjang. So dalam konteks hari ini, media sosial terlalu bebas. Kita boleh meninjau, melayari semua aspek dalam dunia ini menggunakan telefon bimbit kita di dalam bilik kita dan kita boleh pergi ke mana saja tanpa ada sebarang halangan. Pada saya menyokong keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan kerana kita sepatutnya memberi satu pengajaran kepada masyarakat supaya benda yang mereka dapat maklumat ataupun dapat feeling ataupun message bahawa kes ini sangat serius, kerajaan memandang satu perkara yang perlu diberhentikan dengan segera.
Kabinet memutuskan kes buang bayi disiasat sebagai kes bunuh atau percubaan membunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati. Manakala kes cubaan membunuh di bawah Seksyen 307, pesalah boleh dihukum denda RM20,000 atau penjara 10 tahun atau kedua-duanya. Lelaki yang melakukan zina berkaitan juga tidak terlepas daripada pendakwaan dan hukuman. Data rekod Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengejutkan kita. Malaysia dilaporkan menduduki tempat ke-10 negara berkaitan kehamilan remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Statistik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pula menunjukkan lebih 81,000 anak luar nikah didaftarkan hingga 2011. Kajian Universiti Putra Malaysia UPM pula, 300 remaja Melayu berusia antara 13 hingga 25 tahun terbabit dalam salah laku seksual dan seks bebas. Manakala statistik Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan kes buang bayi begitu membimbangkan. Soalnya, siapa yang bertanggungjawab menangani gejala sosial yang semakin buruk ini? Sekian editorial minggu ini. Saya Azizi Harun. Selamat malam dan salam sehati sejiwa.